Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 13 Februari bersama saya Hawa Rizwana Rizwan. Tajuk utama tengah hari ini: JAKIM sedia selesaikan isu identiti Muhammad Sajjad. Amerika Syarikat siasat skandal kewangan babitkan 2 universiti terbaik di dunia. Paparan visual itu tadi menunjukkan detik-detik cemas orang ramai menyelamatkan diri dalam kejadian kebakaran di Pulau Pinang. Dalam insiden itu, 4 anggota bomba cedera ditimpa dinding bangunan ketika melakukan operasi pemadaman kebakaran 3 unit rumah kedai 2 tingkat di Lebuh Carnarvon, Georgetown malam tadi. Mangsa yang cedera merupakan seorang anggota bomba dari Balai Bomba Penyelamat Bagan Jemal dan 3 lagi dari pasukan bomba sukarela PBS. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Saadun Mokhtar berkata, kejadian berlaku apabila dinding bangunan tiba-tiba runtuh ketika operasi memadam api giat dilakukan kira-kira pukul 9 malam. Kejadian tembok runtuh ni adalah disebabkan oleh bangunan struktur bangunan. Bangunan ni adalah merupakan bangunan pre-war building, bangunan heritage dan lantai papan. Kecederaan itu melibatkan semasa anggota kita melakukan semburan daripada luar bangunan. Dinding bahagian tepi bangunan telah runtuh. Tapi tidak mengalami kecederaan yang serius lah. Katanya kesemua anggota bomba terbabit kini dalam keadaan stabil selepas dikejarkan ke Hospital Pulau Pinang untuk rawatan. Api dapat dikawal dalam tempoh masa setengah jam dan kerja-kerja memadam kebakaran membabitkan 63 anggota dan pegawai. 3 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Lebuh Pantai, Jalan Perak dan Bagan Jemal serta pasukan bomba sukarela terbabit dalam operasi berkenaan. Kedai di bahagian tengah terbakar sehingga 70%, manakala 2 rumah sebelahnya terbakar sehingga 50%. Api juga dapat dikawal daripada terus merebak ke pusat penjagaan orang tua di bangunan yang terletak hanya 6 meter dari lokasi kebakaran. 73 warga emas dari rumah penjagaan itu dipindahkan dengan bantuan orang ramai ke tempat lapang yang selamat. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Punca kebakaran dan anggaran kerugian masih dalam siasatan. Sementara itu, sebuah jentera pasukan bomba sukarela PBS terbabit dalam kemalangan ketika dalam perjalanan ke lokasi kebakaran itu semalam. Kemalangan berlaku di persimpangan lampu isyarat Lebuh McCallum ketika jentera bomba bergegas ke lokasi kejadian. Siren kecemasan dibunyikan jentera bomba, namun sebuah kereta Perodua Aviva yang tidak menyedarinya cuba melintas di persimpangan lampu isyarat. Pemandu jentera bomba cuba menghentikan kenderaan namun gagal dan merempuh kereta terbabit. Pemandu kereta, seorang lelaki warga emas, mengalami kecederaan ringan. Kereta mangsa remuk di bahagian hadapan selepas melanggar penghadang jalan akibat dirempuh jentera bomba. Anggota bomba PBS bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan. Di Pahang, penularan wabak COVID-19 menjejaskan kehadiran pelawat, apatah lagi warga Cina merupakan penyumbang besar kepada jumlah kehadiran pelancong di negeri itu. Justru bagi memastikan sasaran Tahun Melawat Pahang 2020 tidak terjejas, Exco Kerajaan Pahang, Datuk Seri Muhammad Syakar Syamsuddin berkata, fokus kini terarah kepada menarik lebih ramai pelancong domestik. Bercakap pada sidang media di Wisma Sri Pahang, Datuk Seri Muhammad Syakar bagaimanapun berkata, kesan sebenar COVID-19 terhadap penyusutan pelancong asing ke Pahang hanya dapat dilihat dalam tempoh sebulan. Lepas sebulan baru kita tahu kesan dia. Cumanya Pahang ni kita menerima lebih kurang 700,000 lah pelancong China setiap tahun. Lebih daripada 700,000. Malah tahun kita membuat melawat Pahang dulu kita terima 1.0 million
1 juta lebih. Berdasarkan statistik tahun lalu, 13.9 juta pelancong dalam dan luar negara berkunjung ke Pahang berbanding 13.4 juta pada tahun 2018. Sempena Tahun Melawat Pahang dan Tahun Melawat Malaysia 2020, jangkaan awal jumlah pelancong ke negeri terbabit diunjurkan 15 juta orang. Perbicaraan kes pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram dana 42 juta milik SRC International Sdn Bhd. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini diberitahu Datuk Seri Najib Tun Razak menolak tawaran Raja Arab Saudi almarhum Raja Abdullah Abdul Aziz Al Saud yang berhasrat menghadiahkan seekor kuda jantan Arab kepadanya. Bekas Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman selaku saksi ke-6 pembelaan memberitahu Datuk Seri Najib dengan sopan menolak tawaran itu kerana tidak menunggang kuda. Menurut saksi itu, semasa mereka ingin meninggalkan Istana Raja Abdullah selepas mesyuarat tidak rasmi pada Januari 2010, Datuk Seri Najib melihat dan mengagumi lukisan kuda jantan Arab di sepanjang laluan keluar istana. Raja Abdullah yang mengambil maklum pujian itu menawarkan kepada Datuk Seri Najib salah seekor kuda Arab jantan yang dimilikinya. Tawaran begitu, kata beliau, jelas menunjukkan hubungan rapat antara kerajaan Malaysia dan Arab Saudi. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sudah memohon kerjasama Jabatan Agama Islam Selangor JAIS untuk mengambil langkah bersesuaian bagi menyelesaikan isu identiti usahawan kosmetik kontroversi Muhammad Sajjad Kamaruzaman atau lebih dikenali sebagai Sajjad. Ketua Pengarahnya Datuk Paimuzi Yahya mengesahkan perkara itu dalam ciapan di Twitternya sebagai respon kepada kenyataan Sajjad yang memaklumkan bersedia untuk bekerjasama dengan JAKIM bagi menyelesaikan isu itu sekaligus diberi panduan yang jelas dan terperinci mengenainya. Sebelum ini, tindakan Sajjad memuat naik gambar dan videonya ketika mengerjakan umrah mencetuskan kontroversi apabila pelbagai pihak termasuk menteri dan mufti memberi maklum balas terhadap tindakan yang bukan sahaja mencemarkan imej Islam tetapi juga hubungan baik Malaysia dengan Arab Saudi. Polis melakukan siasatan dalaman terhadap seorang anggotanya yang mendakwa pistolnya tercicir ketika bertugas. Ketua Polis Perak, Datuk Razaruddin Hussein berkata, kecuaian itu menyebabkan pistol berkenaan digunakan oleh dua penjenayah untuk menyamun sebuah hotel di Menglembu, Ipoh. Kedua-dua penjenayah suspek yang ditangkap ini telah pun dituduh mahkamah dan pihak kita masih lagi menyiasat tentang kehilangan pistol tersebut. Daripada segi siasatan IP dan juga daripada segi siasatan dalaman kita di bawah Ketua Jabatan Integriti dan juga Pemantauan Standard. So, kejayaan yang kita telah... Katanya, anggota polis berkenaan melaporkan pistolnya tercicir di Tanjung Rambutan pada 15 Januari. 24 Januari lalu, polis menerima satu panggilan jam 4.10 pagi berhubung kejadian samun melibatkan dua lelaki bersenjatakan pistol. Pada awalnya, polis mengesyaki suspek menggunakan pistol tiruan. Namun, kira-kira 1 jam kemudian, polis menahan dua lelaki berusia 20 dan 27 tahun itu dan mendapati mereka memiliki pistol jenis Walther P99 iaitu pistol sama digunakan oleh pasukan beruniform itu. Di Terengganu, seorang penganggur mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas tuduhan meliwat pelajar lelaki tingkatan 1. Lelaki berusia 22 tahun itu berdepan 4 pertuduhan. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, dia didakwa dengan sengaja melakukan persetubuhan bertentangan dengan aturan tabi'i. Perbuatan dilakukan 23 Januari lalu di sebuah rumah di Taman Tapai Indah, Wakaf Tapai, Marang. Bagi pertuduhan ketiga dan keempat, dia mengulangi kesalahan sama pada 1 Februari lalu. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 377B Kanun Keseksaan, sabit kesalahan boleh dihukum penjara selama 20 tahun dan sebat. Selain berdepan hukuman di bawah Seksyen 377C, sabit kesalahan boleh dipenjara tidak kurang dari 5 dan tidak lebih dari 20 tahun penjara dan juga sebatan. Hakim Nuriah Uthman membenarkan tertuduh diikat jamin RM30,000 dan perlu melapor diri di Balai Polis Hulu Terengganu pada tarikh 1 dan 5 setiap bulan. Mahkamah juga memerintahkan tertuduh tidak mendekati mangsa dan mengganggu saksi pendakwaan.
Kementerian Sumber Manusia menegaskan sentiasa memberi keutamaan pekerjaan kepada warga tempatan seperti yang digariskan dalam dasar kerajaan. Kementerian itu dalam satu kenyataan hari ini memaklumkan kerajaan akan memastikan pekerja warga negara tidak dinafikan hak untuk bekerja dalam sektor-sektor yang dibenarkan untuk menggaji pekerja asing. Menurut kenyataan itu lagi, hanya jawatan yang tidak dapat diisi pekerja warga negara yang diluluskan sahaja dibenarkan untuk menggaji pekerja asing termasuk pengawal keselamatan warga asing. Penggajian pekerja asing di Malaysia melibatkan bidang kuasa Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Dalam Negeri KDN. KDN bertanggungjawab dalam hal-hal immigration dan juga keselamatan, termasuklah penggajian pengawal keselamatan di negara ini. Kementerian Sumber Manusia pula bertanggungjawab ke atas hal-hal penggajian dan perburuhan dengan memastikan majikan yang membawa masuk pekerja asing perlu mematuhi peraturan-peraturan dan undang-undang buruh yang berkuat kuasa sama seperti pekerja tempatan. Sementara itu, KDN dalam satu kenyataan turut menegaskan hanya pengawal keselamatan warga negara Nepal dibenarkan untuk bekerja dengan syarikat kawalan keselamatan swasta yang berlesen. Kenyataan itu dikeluarkan susulan laporan media Pakistan baru-baru ini berhubung pengambilan sekitar 100,000 hingga 150,000 pengawal keselamatan dari negara itu untuk bekerja di Malaysia. Menurut KDN, syarikat perkhidmatan kawalan keselamatan swasta di negara ini digalakkan untuk mengutamakan penggunaan pengawal keselamatan tempatan. Malaysia berupaya melaksanakan pakej rancangan tanpa menjejaskan sasaran defisit fiskal dalam usaha mengimbangi kesan penularan wabak COVID-19 kepada pertumbuhan ekonomi negara. Ini kerana menurut Governor Bank Negara Datuk Nur Syamsiah Yunus, hutang kerajaan berada pada 52.8% daripada ekonomi negara atau 61% termasuk jaminan di bawah paras 70% menurut laporan analisis kemampuan hutang tabung kewangan antarabangsa IMF. So they decline the lower fiscal deficit that the fiscal consolidation exercise that the government has embarked on, and the still manageable debt level does provide fiscal space to finance the stimulus package. Dalam pada itu, Bank Negara berkata masih terdapat ruang untuk mengurangkan kadar dasar semalaman OPR bagi berdepan cabaran ekonomi semasa berikutan kadar inflasi di negara ini berada di paras rendah. Baru-baru ini, Bank Pusat memutuskan pengurangan OPR sebanyak 25 mata asas kepada 2.75%. Sebelum itu, OPR diturunkan daripada 3.25% kepada 3% pada Mei tahun lalu. Pembacaan di arus digital boleh menjadi gelanggang penyebaran berita palsu serta isi kandungan yang boleh merosakkan masyarakat kerana terlalu banyak sumber yang tidak mempunyai sekatan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, ia adalah cabaran pembacaan pada masa ini untuk membezakan mana yang benar dan palsu atau yang dihasil melalui kajian dan yang dicipta secara picisan. Pengaruh digital kepada masyarakat begitu besar sehingga sumber pembacaan tradisional seperti surat khabar dan buku-buku semakin diketepikan. Namun begitu, ini tidak bermakna rakyat sudah berhenti membaca. Yang berubah ialah sumber pembacaan. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Dekad Membaca Kebangsaan DMK di Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi pagi tadi. Jelasnya, salah satu cabaran yang dihadapi untuk menggalakkan budaya membaca ialah pengaruh digital ke atas masyarakat. Oleh sebab itu, usaha dan program pembudayaan amalan membaca perlu disusun secara sistematik dan diperluas ke segenap lapisan masyarakat. Program DMK memberi fokus untuk meningkatkan jumlah pembacaan, pembaca dan sasaran pembaca yang inklusif bermula dari tahun 2021 hingga 2030 di seluruh negara. Dalam pada itu, Tun Dr. Mahathir menggesa industri buku di negara ini perlu berdaya saing dan berupaya memenuhi kehendak pembaca, khususnya sebagai persediaan dalam mengharungi revolusi industri 4.0. Golongan penulis, editor
dan penerbit buku perlu dilibatkan secara aktif dalam inisiatif ini. Daya beli dalam kalangan masyarakat juga perlu diambil kira dalam usaha kita mewujudkan pasaran buku yang kompetitif yang mampu dibeli oleh rakyat Malaysia. Tambahnya, setiap pihak perlu bekerjasama dalam menerbitkan sumber bacaan serta memastikan accessibility atau kebolehcapaian masyarakat kepada bahan berkenaan. Laporan antarabangsa. Selepas kerajaan China memecat 2 pegawai kanan kesihatannya di Hubei, Setiausaha Parti Komunis Hubei, Jiang Chaoliang pula menyusul selepas kegagalannya mengendalikan krisis wabak COVID-19 di wilayah itu. Jawatan Jiang akan disandang oleh Datuk Bandar Shanghai, Ying Yong. Sehingga kini COVID-19 di Hubei telah meragut 242 mangsa. Suruhanjaya Kesihatan Hubei mengesahkan 14,840 lagi kes jangkitan baru. Jumlah itu meningkat dari semasa ke semasa selepas sebuah pasar makanan laut di Wuhan dipercayai menjadi pusat penularan wabak. Sementara itu, kapal Diamond Princess merekodkan 44 kes jangkitan baru menjadikan 218 kes keseluruhan. 43 adalah penumpang dan seorang kru kapal. Angka itu disahkan selepas 221 ujian baru dilakukan. Menteri Kesihatan Jepun Katsunobu Kato berkata pihaknya kini mahu memindahkan golongan tua yang disahkan negatif virus itu ke satu lokasi yang ditetapkan. Kapal pesiaran Diamond Princess kini dikuarantin di Yokohama selepas seorang bekas penumpang yang pernah berlayar dengan kapal itu dan mendarat di Hong Kong positif COVID-19.